Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Hari ini, Cikgu Siti Zarina binti Mat Sirari akan mengajar kepada kamu karangan format catatan. Dalam karangan format ini, kita akan belajar kemahiran menulis iaitu berdasarkan standard kemahiran 3.7 dan standard pembelajaran 3.7.2. Dalam kemahiran ini, objektifnya murid dapat menghasilkan karangan deskriptif menggunakan ayat yang gramatis. Pada akhir pembelajaran, cikgu berharap murid dapat menghasilkan sebuah karangan pengalaman dalam format catatan. Apakah itu karangan format catatan? Baik, karangan ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu pertama, catatan sehari dan kedua, catatan beberapa hari. Dalam karangan ini, murid hanya mencatatkan peristiwa yang penting dan berkaitan dengan tajuk perbincangan. Kemudian, urutan peristiwa dapat menimbulkan daya tarikan untuk pembaca mengetahui peristiwa selanjutnya. Cara persembahan tidak berbeza dengan karangan cerita, cuma dibezakan oleh format. Untuk bahagian ini, cikgu akan tunjukkan apakah persamaannya dengan karangan cerita. Dan terakhir, dalam karangan ini, seperti juga karangan yang lain, wajib ada pendahuluan dan penutup dan disarankan ada 4 idea. Dalam karangan format catatan sehari, terdapat dua item penting yang murid-murid wajib catatkan. Pertama, tarikh dan yang kedua, masa. Di sini cikgu lampirkan contoh karangan format catatan sehari yang terdapat dalam buku teks tahun 5. Baik, kalau kita lihat di sini, mula-mula dicatatkan tarikh 14 Mac 2015. Kemudian, murid perlu catatkan masa dan seterusnya murid mengarang masa lagi. Okay. Nampak tak? Dalam setiap perenggan itu ada masa. Kita pergi kepada tugasan pertama kita. Baik, soalan. Memindahkan maklumat karangan hari sukan kepada karangan format catatan. Di sini cikgu nak tunjukkan kepada kamu bagaimana karangan cerita dapat dijadikan sebagai karangan format catatan. Ini ialah karangan hari sukan sekolah saya. Hari ini, sekolah saya akan mengadakan tamasya sukan tahunan sekolah kali ke-10. Tujuan tamasya diadakan adalah untuk mencungkil bakat murid-murid dalam sukan olahraga. Baik, lihat ya. Daripada struktur ayatnya, ianya ialah karangan yang berbentuk cerita. Murid-murid menceritakan kembali pengalaman yang berlaku di sekolah. Ini ialah karangan format cerita, karangan format pengalaman yang diceritakan kembali. Baik, bagaimanakah kita hendak menulis karangan bentuk format catatan? Baik, kita pergi ke slide selanjutnya. Isi sama. Lihat ya. Isi sama. Tidak ada perubahan. Yang cikgu ubah ialah bahagian perkataan yang berwarna biru itu sahaja. Yang selebihnya semuanya karangan catatan. Karangan bentuk cerita yang cikgu copy and paste, tidak ada perubahan. Baik, bagaimanakah ianya akan membentuk ataupun menghasilkan sebuah karangan catatan? Murid-murid lihat. Ini ialah format yang wajib ada. Tarikh, masa
Dan kalau kita baca pada ayat di sini, ayat ni lah bentuk cerita. Hari ini saya ke sekolah kerana sekolah saya akan mengadakan Tamasya Sukan Tahunan Sekolah kali ke-10. Tujuan tamasya diadakan adalah untuk mencongkil bakat murid-murid dalam sukan olahraga. Tamasya ini diadakan di padang sekolah. Nampak Maksudnya, setiap perenggan itu menceritakan peristiwa yang berlaku. Dan seterusnya, masa. Dan murid mengarang menggunakan ayat yang lengkap. Okay. Dan kalau di sini murid boleh rujuk masa. Masa juga sebenarnya murid tidak perlu ikut masa setiap saat, setiap detik. Pilih peristiwa yang penting untuk dicatatkan, dikongsikan bersama pembaca. Baik, pukul 8 pagi itu ialah pendahuluan dan pukul 12 tengah hari penutup. Terdapat juga kadang-kala apabila murid-murid menulis karangan catatan, ianya seperti sebuah diary. Ya, sebenarnya karangan catatan ini ialah diary. Tapi, cikgu pernah jumpa murid-murid menghasilkan karangan catatan tapi dia membuat satu ayat. Contoh 13 Mac 2020, 8 pagi. Saya ke sekolah. Kemudian pukul 9 pagi. Saya menyertai sukan pembarisan. Pukul 9.30 pagi, saya menyertai acara larian. Itu bukan karangan. Itu lebih kepada bina ayat. Jadi apabila murid-murid menghasilkan karangan catatan, hasilkan karangan seperti bercerita, cuma tambahkan format, tarikh dan masa. Baik, untuk bahagian ini, cikgu harap murid-murid dapat faham cara menulis karangan catatan sehari. Baik, sekarang ini kita akan pergi kepada karangan format catatan beberapa hari. Dalam karangan tersebut perlu ada hari dan seterusnya yang wajib ada ialah tarikh. Di sini juga cikgu mengambil contoh rujukan dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Baik, dalam karangan beberapa hari ini, dia mencatatkan cerita yang berturut tetapi bukan setiap hari dia ambil peristiwa-peristiwa penting sahaja. Okey, Khamis 30 Julai 2015. Kemudian murid-murid mengarang dan tarikh berikutnya pengarang ini dia mengambil pada hari Ahad 2 Ogos 2015 dan seterusnya dia mengambil peristiwa hari Isnin 17 Ogos 2015. Baik, untuk makluman murid-murid, biasanya karangan catatan beberapa hari ini murid boleh hasilkan untuk 2 hari. Dan biasanya kalau banyak pun murid menghasilkan 3 hari. Itu sudah membadai dengan 6 perenggan. Baik, kita pergi kepada tugasan kita seterusnya. Soalan, kamu dan keluarga telah bercuti ke tempat yang menarik. Tuliskan catatan kamu dengan lengkap. Baik, biasanya kalau kita menghasilkan karangan bentuk pengalaman, cikgu suka sekiranya kamu mencari idea daripada pelbagai bahan. Salah satunya contoh yang di sini cikgu ambil ialah melalui laman YouTube. Okey, di sini cikgu dah tunjukkan di sini. Melalui laman YouTube ini murid-murid boleh dapat bahan. Okey. Ini salah satu contohnya lah. Okay, kita tonton sama-sama untuk mendapatkan idea dalam penghasilan karangan kita. Selamat datang ke Top 5 MY. Kali ini saya ingin sharekan destinasi yang sentiasa pelancong lawati tidak kira dari dalam negara maupun luar negara, iaitu Melaka. Video ini akan memudahkan anda merancang perjalanan ke Melaka dengan mudah. Ini adalah 5 tempat menarik di sekitar Melaka. Wajib anda pergi. Bahagian 1.
Nombor 5, Menara Taming Sari Melaka. Ramai yang tidak tahu dengan kewujudan Menara Taming Sari ini. Menara ini adalah tempat wajib anda lawati kerana anda boleh melihat pemandangan sekitar Melaka yang cantik tidak kira pada waktu siang maupun malam. Setinggi 80 meter dan berpusing 360 darjah merupakan keunikan Menara Taming Sari ini. Anda juga boleh melihat panorama matahari terbenam dari menara ini. Tempoh perjalanan menaiki menara ini adalah di antara 7 hingga ke 8 minit sahaja dan akan berputar 360 darjah sebanyak 1 hingga 3 kali sebelum turun. Walaupun tidak lama, ini merupakan pengalaman terindah yang wajib anda buat bila ke Melaka. Jangan lupa berselfie bersama dengan orang yang tersayang dan juga kawan-kawan. Untuk harga tiket pula, kos untuk dewasa adalah RM17, manakala untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun adalah RM11 sahaja. Ianya sangat murah dan berpatutan untuk menaiki menara ini. Cubalah naik sekali seumur hidup, anda pasti tidak akan menyesal. Nombor 4, Kota Formosa. Percutian anda tidak akan lengkap jika tidak berkunjung ke lokasi wajib ini. Kota Formosa ini berusia lebih 500 tahun dan merupakan mercutan yang sangat ikonik sejak zaman berzaman. Nama lain untuk pintu gerbang ini adalah pintu gerbang Santiago, merupakan binaan Eropah tertua yang masih kekal di Asia. Bagi pecinta sejarah, anda wajib datang ke sini untuk melihat binaan unik yang dibina semenjak 1511. Kubu ini dibina untuk melawan penentang penduduk awal Melaka pada waktu itu. Lokasi ini juga dekat dengan beberapa tempat menarik seperti Gereja St. Paul, Muzium Kesultanan Melayu Melaka dan juga sebagainya. Nombor 3, Pantai Kelebang, Melaka. Bagi anda yang sukakan aktiviti sukan di lautan atau ingin berkelah, anda boleh datang ke sini untuk mandi dan melakukan pelbagai aktiviti berkaitan air di sini. Lokasi yang cuma 5 ke 6 km dari Bandar Hilir Melaka menjadikan kawasan najib pelancong datang untuk menikmati pemandangan yang indah dan cantik di sini. Anda juga boleh memancing di sini dengan mudah. Ramai juga pengunjung datang berkelah di sini. Pantai Kelebang juga sangat dekat dengan kawasan menarik lain seperti Museum Kapal Selam dan tempat minum terbaik iaitu Kelebang Coconut Shake. Bagi yang ingin suasana romantik, anda boleh melihat matahari terbenam bersama orang yang tersayang di sini. Anda juga boleh menyewa hotel berdekatan seperti di Kelebang Beach Resort ataupun Shah Beach Resort. Nombor 2, Muzium Hang Tuah. Muzium Hang Tuah ini merupakan destinasi wajib anda pergi untuk melihat legenda, sejarah dan pelbagai monumen berkaitan Hang Tuah. Siapa yang tidak tahu berkaitan Hang Tuah dengan slogan yang masih utuh sehingga sekarang, iaitu tak akan Melayu hilang di dunia. Terletak di Kampung Duyung, Melaka, kawasan ini juga sangat menarik kerana terdapat landscape khas untuk anda semua berselfie bersama kawan maupun keluarga. Berdekatan dengan muzium ini terdapat perigi Hang Tuah yang dipercayai digali oleh Hang Tuah sendiri, sehingga ke hari ini perigi Hang Tuah masih lagi mengeluarkan air dan tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Anda boleh belajar tentang sejarah Hang Tuah bersama sahabat di sini. Diceritakan di dalam bentuk infografik, pameran dan juga terdapat video animasi pendek tentang 5 pendekar ini. Nombor 1, Asam Pedas Klepot. Asam Pedas Klepot, restoran Kota Laksmana terletak di Jalan Laksmana 1, Taman Kota Laksmana, Melaka. Seperti mana namanya, Asam Pedas Klepot dihidangkan di dalam klepot, sesuatu yang jarang ditemui di restoran yang menyediakan hidangan asam pedas. Apabila menyebut asam pedas, pasti anda akan terbayang jenis-jenis ikan yang sering dijadikan bahan utama masakan tersebut. Tetapi, pernahkah anda makan asam pedas tetel? Ya, asam pedas tetel atau bahagian daging lembut bercampur urat dan lemak ini dihidangkan di asam pedas klepot selain daripada ikan-ikan yang biasa digunakan di dalam masakan asam pedas. Kerana kelezatan asam pedas Melaka, asam pedas klepot seringkali menerima pengunjung dalam jumlah yang ramai sehingga memenuhi jumlah meja yang banyak yang telah disediakan. Kesesakan amat dirasai pada hari Minggu. Asam pedas klepot dibuka pada waktu petang iaitu jam 5 petang sehingga 5 pagi. Kepada yang belum subscribe, boleh tekan button subscribe di bawah dan klik button notification untuk mendapatkan pelbagai fakta menarik unik. Okey. Itu ialah antara makluman yang cikgu dapat berdasarkan kepada video melalui YouTube. Jadi kepada murid-murid, untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik, kita perlu ada rujukan. Jadi supaya rujukan kita tidak tersasar, cikgu telah merujuk kepada laman YouTube. Dan cikgu juga telah mencari bahan dalam laman Google. Jadi dari situ, cikgu mendapat beberapa fakta yang menarik tentang negeri Melaka. Baik, ini ialah rangka karangan untuk karangan beberapa hari. Hari pertama. Baik, cara menulisnya ialah hari,
kemudian koma, 7 Februari 2020. Hari ini saya dan keluarga akan bercuti di Melaka. Pada pukul 2 petang, kami sudah bersiap-siap dengan memasukkan segala beg pakaian ke dalam kereta. Hati saya sangat teruja kerana dapat bercuti di negeri yang bersejarah. Baik, ini kita anggap sebagai pendahuluan karangan kita. Ini yang dikatakan idea yang pertama. Perjalanan ke negeri Melaka mengambil masa lebih kurang 1 jam dari Putrajaya. Sesampai di Bandar Hilir, ayah telah membawa kami ke tempat penginapan iaitu Hotel Mahkota Melaka. Rumah penginapan kami agak selesa kerana mempunyai 2 buah bilik tidur dan hiasan dalamannya sangat cantik. Selepas berehat sebentar, ayah membawa kami menjamu selera di Asam Pedas Klepot di Kampung Laksamana. Ikan yang dihidangkan sangat segar dan asam pedasnya memang menyelerakan. Ini ialah hari yang kedua. Hari yang kedua rangkanya penulis akan mengunjung ke Menara Taming Sari, A Famosa dan Muzium Istana Kesultanan Melaka. Bagaimana catatannya? Sabtu, 8 Februari 2020. Pada pukul 10 pagi, kami sekeluarga menaiki Menara Taming Sari yang setinggi 110 meter. Apabila berada di atas, menara ini akan berputar 360 darjah. Saya berasa seronok kerana dapat melihat panorama Bandar Hilir. Suasana sangat cantik. Destinasi seterusnya ialah A Famosa Melaka. Jarak antara menara dengan bangunan A Famosa hanya 5 minit berjalan kaki. Bangunan ini dibina pada tahun 1511 oleh penjajah Portugis. Di sini saya dan keluarga mengambil gambar sebagai kenangan. Kemudian kami ke Muzium Istana Kesultanan Melaka. Di sini saya dapat mengetahui sejarah Melaka. Baik, di sini cikgu hanya mencatatkan peristiwa penting. Ini bermakna murid-murid tidak perlulah menceritakan murid mandi di hotel, kemudian murid berjalan, kemudian murid solat, murid makan. Tidak perlu. Kita hanya mencatatkan peristiwa yang menarik sahaja. Baik, di sini ada ralat, iaitu di bahagian ini Taming Sari, di situ salah eja. Dan apabila berada di atas menara ini, menara M ni sepatutnya huruf kecil. Cikgu mohon maaf atas kesilapan ini. Baik, kita tengok pula hari yang terakhir iaitu hari yang ketiga. Dalam rangka ini berkemas pulang, Pantai Kelebang Melaka dan kemudian perasaan. Ahad 9 Februari 2020. Selepas bersarapan di hotel, kami berkemas untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, kami telah singgah di Pantai Kelebang Melaka. Semasa kami sampai, tidak ramai pengunjung. Di sini saya dapat melihat panorama laut yang luas. Kami juga tidak melepaskan peluang untuk membeli coconut shake yang dikatakan sangat popular di sini. Rasanya sungguh enak. Kami berada di sini lebih kurang sejam. Kemudian kami pulang ke Putrajaya. Baik, di sini perkataan sini sepatutnya satu N ya. Di sini ada masalah typing. Sesampai di rumah, saya berasa sangat letih. Tetapi saya sangat berpuas hati kerana dapat bercuti bersama-sama keluarga. Saya berharap kami bercuti lagi ke tempat yang menarik pada masa akan datang. Baik, lihat bagaimana cara penceritaan karangan catatan beberapa hari. Bentuknya ialah bentuk karangan cerita. Cuma yang paling penting di sini, murid-murid perlu nyatakan hari dan tarikh. Baik, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Dan cikgu berharap ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua murid-murid. Sekian.